Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dah sarapan? Sebelum kita belajar, pastikan murid-murid mengambil sarapan dulu ya. Hari ini kita akan buat satu eksperimen, iaitu kita akan menyiasat bahan yang boleh menyerap air. Apa itu menyerap air? Menyerap air ialah air boleh terperangkap di dalam satu bahan. Untuk apa kita nak pastikan bahan itu boleh menyerap air? Salah satunya ialah supaya kita boleh lap air yang tertumpah. Okey, cikgu akan tunjukkan satu cara untuk menyiasat bahan yang boleh menyerap air. Perhatikan betul-betul. Selepas ini, murid-murid boleh buat sendiri di rumah ya. Tapi pastikan dengan bimbingan ibu bapa atau orang dewasa. Boleh? Dah bersedia? Jom kita mulakan. Okay. Terdapat beberapa bahan yang kita perlu sediakan terlebih dahulu ya. Okay. Yang pertama, air. Tak perlu banyak-banyak ya, cukuplah setengah cawan sahaja. Okay, air ini cikgu dah tambahkan dengan sedikit berwarna supaya kita boleh nampak air itu nanti. Seterusnya cikgu menggunakan sikat, plastik, kain, sudu, span, pen penanda atau marker pen, tisu dan kapas. Kalau tak ada semua bahan-bahan ni, murid-murid boleh menggunakan apa jua bahan-bahan yang ada di persekitaran di dalam rumah. Okey. Seterusnya, cikgu juga menyediakan dua kertas yang bertulis satu tidak serap air dan satu lagi kertas bertulis serap air. Kertas ini bertujuan untuk mengagihkan bahan-bahan tadi sama ada bahan tersebut boleh serap air ataupun tidak boleh serap air. Bahan lain yang cikgu gunakan ialah tulang untuk meletakkan air. Kalau tak ada tulang, boleh juga guna pinggan atau piring ya. Okey, mula-mula kita letakkan sedikit air yang berwarna tadi. Kemudian kita ambil salah satu bahan. Okey, cikgu gunakan kain. Kita tekapkan kepada air tadi. Tengok. Air tadi dah hilang. Jadi, air telah meresap ke dalam kain. Ini bermakna kain boleh menyerap air. Kita letakkan semula air. Kita guna pula plastik. Dapatkah plastik menyerap air? Tidak. Plastik tidak menyerap air. Seterusnya, kita gunakan tisu pula. Tengok. Letakkan tisu di atas air tadi. Boleh nampak tak air itu masuk ke dalam tisu? Kita lap sikit, tengok air dah hilang. Ini bermakna air telah meresap ke dalam tisu. Maknanya boleh ke tidak tisu menyerap air? Ya, tisu boleh menyerap air.
Seterusnya, cikgu guna pula sudu. Kita letakkan sudu di atas air. Okey, gosokkan dia. Tengok. Sudu boleh menyerap air tak? Tak boleh sebab masih ada air yang tertinggal di atas tulang. Seterusnya, kita gunakan pula sikat. Letakkan sikat di atas air tadi. Apa keputusannya? Ya, dapatkah air meresap ke dalam sikat? Oh, tidak. Sikat tidak boleh menyerap air. Seterusnya, kita gunakan span. Letakkan span di atas air. Perhatikan, dapatkah span menyerap air? Ya, span dapat menyerap air. Seterusnya, kita gunakan pula pen penanda atau marker pen. Bolehkah marker pen menyerap air? Tidak juga. Pen penanda tidak boleh menyerap air. Akhir sekali, kita gunakan pula kapas. Tengok, bolehkah kapas menyerap air? Ya, kapas boleh menyerap air. Sekarang kita asingkan bahan-bahan yang kita telah buat uji kaji tadi mengikut kategori sama ada bahan-bahan tersebut boleh serap air atau tidak boleh serap air. Perhatikan pada kategori serap air. Okey, bahan-bahan yang boleh serap air yang telah kita buat uji kaji tadi ialah tisu, span, kain dan kapas. Manakala bahan-bahan yang tidak boleh serap air terdiri daripada plastik, sudu, pen penanda dan sikat. Bolehkah murid-murid membuat siasatan sendiri? Kalau boleh, alhamdulillah. Murid-murid boleh membuat siasatan sendiri bahan-bahan yang terdapat di rumah yang boleh menyerap air atau tidak boleh menyerap air. Okey, selepas membuat siasatan, murid-murid boleh menghantar gambar hasil siasatan tadi kepada Cikgu Zalila. Hanya hantar gambar hasil siasatan sahaja. Tidak perlu video. Okey? Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat melakukannya dengan ceria dan seronok. Ingat, selepas melakukan semua aktiviti tadi, pastikan murid-murid mengemas semula bahan-bahan yang telah digunakan. Okey, jangan lupa bantu ibu bapa di rumah. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.